Kemunculan masyarakat Siam di Kedah dikatakan berasal dari selatan Thailand. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Straits Times pada bulan Jun 1948 menyatakan bahawa orang Siam memasuki Kedah dengan menggunakan jalan-jalan hutan, bukanlah jalan-jalan yang berhampiran dengan bandar-bandar seperti padang besar yang terletak di antara sempadan Perlis dan Thailand. Perkembangan kegiatan ekonomi di Kampung Chong bermula sejak tahun 1928 lagi, iaitu semenjak Indin Kelak menetap di kampung tersebut. Indin Kelak dan keluarganya telah menjalankan kegiatan ekonomi menanam ubi bagi menyara kehidupan seharian mereka. Menjelang tahun 1930-an, kehidupan masyarakat Siam di Kampung Chong terus berkembang apabila mereka memulakan aktiviti penanaman padi huma, lada hitam dan kopi. Biji benih kopi yang ditanam oleh orang Siam diberi oleh orang British. Namun begitu, tanaman kopi ini dibiarkan dan tidak diteruskan kerana masyarakat Siam tidak tahu cara untuk memproseskannya pada ketika itu. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Siam Kampung Chong terus berkembang dari semasa ke semasa sehinggalah menjelang tahun 1952 selepas masyarakat Siam berpindah ke padang lembu dan memulakan aktiviti menternak binatang, menangkap ikan dan juga melakukan aktiviti pelombongan yang berdekatan dengan sungai berbatu. Pada ketika ini juga, masyarakat Siam bekerja sebagai penukang besi. Antara produk yang dihasilkan adalah seperti setrika arang. Masyarakat Siam di Kampung Chong dipercayai mendapat pendidikan pertama mereka di Sekolah Paya Terendam. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1958 oleh dua orang guru iaitu Haji Samsudin bin Abdul Rahman atau nama panggilannya Cikgu Sudin bersama rakannya iaitu Cikgu Omar. Sekolah ini ditubuhkan selepas Malaysia diisytiharkan merdeka pada tahun 1957 dan sekolah ini ditubuhkan di dalam Kampung Chong. Antara pelajar Siam terawal yang mendapat pendidikan di Sekolah Paya Terendam adalah Tong Krim, Aimong, Suyan, Dinrat, Syukri dan beberapa orang lain lagi. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Kampung Chong dari tahun ke tahun telah menyebabkan Kampung Chong menjadi semakin maju. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2015 terdapat pelbagai bangunan baru telah dibina di Kampung Chong. Misalnya seperti klinik desa, sekolah, prasekolah, kedai, wad dan beberapa bangunan yang lain lagi. Terdapat dua buah wad yang telah dibina di Kampung Chong, iaitu wad pertama, Wad Chong Charin Sudawat dan wad kedua, Wad Samnakson Tet Sawan. Berdasarkan sumber yang diceritakan oleh Bao, beliau menjelaskan bahawa di dalam Wad Chong Charin Sudawat terdapat sebuah bangunan yang dipanggil bot, iaitu dalam bahasa Melayunya adalah tempat sembahyang. Bot ini mempunyai 3 tingkat yang mana pada tingkat pertama adalah untuk belajar hal ehwal agama dan bahasa Thailand. Di tingkat kedua pula adalah sebagai tempat sembahyang orang awam dan tingkat terakhir iaitu tingkat ketiga pula adalah tempat sami-sami sembahyang. Di Wad Chong Charin ini terdapat lebih dari 5 orang Sami yang berkhidmat di wad ini dan salah seorangnya adalah Pro Kru Wisud Wirukun. Melalui temu bual bersama beliau telah menjelaskan sedikit latar belakang berkaitan dengan Wad Chong Charin. Kalau ikut orang tua tu pada masa dulu dia dah beratus-ratus tahun lah. Beratus-ratus tahun cuma dia teruskan diperbaiki. Teruskan macam satu orang ketua Sami itulah dia meninggal. Yang digantikan dengan Sami yang baru sampai sekarang pun. Dan sebab itu kita kena tahu rukun-rukun disiplin untuk menjadikan seorang Sami yang baik macam mana perjalanan ataupun melaksanakan dengan baik. Dan sebab itu kita tahu cara-cara untuk pemerintahan menjadi seorang Sami, menjaga awat, jaga tempo macam mana tu. Kita kena faham cara-cara menjadi seorang yang kita nak mengajarkan orang kampung, orang lain dalam mengikut disiplin yang baik. Kebanyakan kita jadi orang Sami, kita mengajarkan orang ada 5 rukun yang penting. Kita tak boleh membunuh binatang, tak boleh
mencuri barang orang lain. Dan ketiga, tidak boleh menzina. Yang keempat, jangan tak boleh bercakap bohong ini ya. Yang kelima, tidak boleh minum arak ni. Ini 5 rukun ya. Wajib dah. Wajib. Itu tu. Kalau lepas jadi suami ni, maaf lah kalau ni tak nampu gaji dia, ada dapat gaji tak? Gaji kalau Ataupun keradaan? sukar baru pertama bila kita masuk orang dah mentabiskan seorang suami pada mula tiada gaji, Rela je lah. hanya tiada gaji. Tapi jikalau kita suami di sini bergantung kepada negara Thailand lah. Apabila kita dah menjadi suami, katakanlah 7 tahun, 10 tahun, mereka akan memberi pangkat bagi saya. Macam saya adalah pangkat kapu lah, saya akan dapat gaji sikit lah. Apa tu ejaannya? Kapu, pangkat maksud kapu lah. Pangkat saya kapu. Ejaannya macam yang tadi? Tadi kapu. Okay. Lepas tu mereka bagi gaji ya. Saya sekarang ni 2,500 baht lah. Sebulan, setiap bulan daripada Thailand lagi ya. Mata wang Thailand lah. Bantah. Kalau sini mungkin 3 lebih ya. Nanti tengoklah kita tukar daripada Thai baht kepada. Ada tak suami daripada Thailand kat sini? Ada man menjemput di sini. Berapa orang? Sekarang pun tak ramai juga. Ada tempoh pergi makan ni? Ada. Tolong mereka tolong. Tapi tolong mai sini mai jaga macam kita tak cukup sami kan. Bagi mereka mai tolong jaga tu. Sekarang ni tak ada dah ni. Di tempat saya pada hanya semua daripada tempatan. Tempatan. Tiga.
Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.